Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada pihak PPD Jasin atas usaha yang murni ini. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada semua rakan-rakan guru, terutamanya rakan-rakan guru dalam bidang sains dan matematik daerah Jasin. Perkongsian saya pada hari ini ialah penggunaan aplikasi HyperDocs. Apakah keistimewaan aplikasi ini? Ia merupakan satu platform yang direka sendiri mengikut keperluan kita dan mudah untuk dikongsikan dengan murid. Mengapa saya memilih untuk menggunakan HyperDocs? Ya, ini adalah kerana yang pertama sekali, tidak semua murid saya dapat mengikuti kelas saya mengikut jadual waktu PDPR. Ya, antara faktor mengapa mereka tidak boleh ikuti kelas ini ialah kerana mereka berkongsi telefon dengan ibu bapa dan terpaksa menunggu sehingga ibu bapa pulang dari kerja. Ada pula murid yang mempunyai masalah capaian yang terhad atau talian yang tidak stabil untuk ikuti kelas secara Google Meet. Jadi kadang-kadang bukan sahaja murid, guru juga mempunyai masalah internet. Antara faktor lain ialah arahan dan maklumat yang terlalu banyak dalam grup. Ya. Okey, sebagai contoh kita bagi arahan yang bertubi-tubi ataupun kadang-kadang respon daripada anak-anak murid kita yang banyak menyebabkan murid yang tidak dapat ikuti PDPR tadi akan tercicir tugasan yang diberikan. Selain itu, terdapat juga segelintir murid saya yang membantu keluarga ataupun mempunyai persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif pada waktu PDPR yang sepatutnya. Adakah kita perlu memuat turun aplikasi HyperDocs ini? Tidak perlu ya, kerana HyperDocs memang ada di dalam Google kita. Jadi jom saya kongsikan secara ringkas bagaimana untuk sediakan HyperDocs bagi kelas kita. Okey, mula-mula kita buka dulu Google kita. Okey, kemudian cari Docs pada paparan Google cikgu. Okey, pilih Start a New Document ataupun kita klik dekat blank tu ya. Seterusnya, kita boleh rename file kita. Setelah itu, pilih Insert, Table dan pilih berapa baris dan lajur atau berapa kotak yang kita nak gunakan. Okay. Mengapa kita nak guna table? Sebab ia lebih mudah untuk diuruskan dan lebih kemas. Okay, masukkan maklumat pembelajaran pada hari tersebut. Okay, kita boleh merge kolom ya jika kita nak gunakan satu kolom sahaja. Okay, andai kata cikgu nak cantikkan ke, cikgu nak tambah image pun boleh Jadi caranya cikgu pilih insert image. Okey, kemudian pilih sama ada nak upload from computer ataupun search the web. Okey, ini contoh kalau cikgu nak search the web, cikgu type saja kata kunci gambar yang cikgu nak. Jika tak ada, cikgu boleh je copy paste dari Google Image. Okey, sekarang image kita sudah berada di dalam doc kita Jadi cikgu-cikgu boleh letakkan di tempat yang cikgu suka. Cikgu boleh adjust size dia Okey, seterusnya kita masukkan maklumat dalam kotak yang kedua. Okey, saya mulakan dengan perkataan langkah 1 supaya murid saya akan dapat ikuti kelas step by step. Dan dalam langkah 1 saya jadikan buku teks sebagai rujukan utama. Okay, untuk menjadikan HyperDocs saya ini lebih menarik, saya masukkan image buku teks. Kemudian saya highlight perkataan buku teks dan pilih insert link. Jadi di sini bermulanya episod HyperDocs kita. Okay, paste link yang kita dah copy dan tekan apply. Maka jika murid tekan perkataan buku teks sains tingkatan 3 itu, secara automatik dia boleh membuka buku teks online yang kita share.
Bagi cikgu-cikgu yang tidak tahu macam mana nak cari link tu, pastikan cikgu dah muat naik buku teks online dalam Google Drive cikgu-cikgu. Okey, kita boleh cari link di mana kita simpan buku teks online di dalam Google Drive kita tadi ya. Setelah kita jumpa fail yang kita nak gunakan, okey, klik kanan dan klik pada Get Link. Copy link tersebut. Okey, paste pada ruangan insert link tu dan tekan apply. Inilah dia paparan yang akan keluar apabila Hyperdoc kita dah siap. Ya, kita dah boleh make up dia. Kita dah boleh make up jadual kita dengan menukar warna background bagi setiap kotak ataupun ikutlah pada kreativiti cikgu. Ini contoh bahan pengajaran saya yang telah siap. Ya, okay, cikgu-cikgu boleh masukkan apa sahaja bentuk bahan yang cikgu nak berikan kepada murid. Okay. Sebagai contoh, saya di sini, saya masukkan slide pengajaran PowerPoint saya yang telah siap dirakam dengan suara saya. Okay. Saya juga menggunakan video YouTube bagi menggantikan amali sebenar. Okay. Pada sesi bersemuka nanti, barulah saya boleh jalankan amali yang sebenar. Ya. Pemerhatian dan perbincangan laporan amali pula, okay, saya gunakan Google Slides bagi mempermudahkan saya mengenal pasti tahap penguasaan murid saya. Ya, ini kerana tidak semua murid saya mampu menyimpan hasil kerja mereka dengan baik ketika PKP ini. Ya, dalam Google Slides ini juga saya masukkan soalan bagi TP yang bersesuaian. Dan murid saya menjawab di dalam Google Slides tersebut. Okey, ini juga memudahkan untuk bukti perekodan saya. Ya, selain itu, saya turut meletakkan link kehadiran yang digunakan oleh sekolah saya. Jadi, apabila sampai ke link kehadiran, bermakna tamatlah sesi PDPR bagi sesi tersebut. Jadi, kaedah ini sangat mudah kerana ia seperti one-stop station. Murid boleh ikut langkah demi langkah dan tidak menghilangkan mood atau konsentrasi murid. Kita juga dapat merancang pengajaran kita dengan lebih baik dan teratur. Oops, belum selesai lagi ya cikgu-cikgu. Sekarang saya kongsikan bagaimana kita nak share dengan anak murid kita. Pastikan cikgu tidak share link Google Doc tersebut. Jika tidak, murid kita boleh edit bahan itu. So, apa yang kita perlu buat ialah pilih file, download dan klik PDF dokumen. Dan kita akan download di dalam folder di dalam hard disk kita. Okey, selepas itu, kita bolehlah memuat naik PDF kita di dalam grup Telegram atau WhatsApp kelas kita. Jadi, cikgu boleh pinkan perkongsian cikgu sebagai peringatan kepada murid-murid cikgu. Itulah dia sedikit perkongsian dari saya. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada semua rakan guru dan memudahkan proses PDPR kita semua. Semoga usaha kita ini dirahmati Allah. Sekian, terima kasih.